Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya bawakan satu barang yang saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan teka. Apa barang yang saya bawakan ini? Ya, betul tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. So, ini adalah merupakan sebatang pen untuk kita menulis. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa saya bawakan pen ini? Sebenarnya pada hari ini saya nak kongsikan bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan wahyu yang pertama yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Kisah ini adalah kisah yang telah pun kita tahu, di mana Rasulullah apabila diperintahkan oleh malaikat Jibril, Iqra, bacalah, sehingga 3 kali Rasulullah dipeluk dan dilepas oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk membaca apa yang akan disampaikan oleh malaikat Jibril. Sehinggalah Rasulullah bertanya, apa yang harus aku baca? Selepas itu malaikat Jibril alaihissalam membacakan ayat 1 hingga ayat 5 daripada suratul Alaq ini. Dan dalam keadaan yang sangat takut, Rasulullah balik ke rumah, bertemu dengan isteri baginda iaitu Siti Khadijah, dan pada ketika itu Rasulullah sangat takut. Rasulullah sangat takut dan Rasulullah ditenangkan oleh Siti Khadijah, yang mana Siti Khadijah kemudiannya membawa Rasulullah bertemu dengan Waraqah bin Naufal untuk bertanyakan perihal kenapa Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian Waraqah bin Naufal memberitahu kepada baginda Rasulullah bahawa engkau adalah merupakan utusan Allah. Dan daripada situ bermulalah peristiwa seterusnya. Rasulullah menerima wahyu dan menjadi kewajipan untuk baginda Rasulullah SAW untuk menyampaikan ajaran Islam. Seterusnya, apa yang saya nak kongsikan lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah berkenaan dengan ayat yang kita bacakan tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dapat kita faham daripada perintah tadi itu adalah permulaan kepada ilmu Allah ini adalah daripada membaca, daripada kita menuntut ilmu, daripada apa yang kita tak tahu kepada kita tahu. Dan daripada situ bermulalah kehidupan kita, daripada seorang manusia yang jahil kepada manusia yang berilmu, dan juga memberi manfaat kepada orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya nak kongsikan adalah betapa pentingnya untuk kita belajar, untuk kita menulis, untuk kita membaca. Kerana apa? Kerana itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah yang saya ceritakan di awal tadi. Kalau kita lihat pada pengajaran ayat yang pertama, Allah memerintahkan kita untuk kita membaca, menulis dan mencari ilmu, untuk kita bertukar daripada manusia yang tidak tahu kepada manusia yang tahu dan bertanggungjawab. Seterusnya, kalau kita lihat lagi dalam ayat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan makhluk ciptaan Allah. Begitu juga kita sebagai manusia yang lain, di mana daripada setitis air mani, Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa untuk menukarkan daripada air mani itu yang disenyawakan menjadi segumpal darah, sehinggalah menjadi bentuk yang sempurna seperti mana kita sekarang. Dan seterusnya, pada ayat 3 hingga ayat 5, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala
Maha Pemurah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan manusia apa yang kita tidak tahu. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat luas, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana sekiranya kita belajar, sekiranya kita mencari ilmu, sekiranya kita berkongsi ilmu, insya-Allah segala perkara-perkara yang kita tidak ingini ataupun daripada kejahilan kita tu tadi akan dapat kita tukar menjadi manusia yang sangat bermanfaat. Dan yang terakhir, apa yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah bagaimana Al-Quran itu merupakan satu perantaraan melalui penulisan. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran itu adalah merupakan mukjizat yang sampai kepada kita melalui wahyu dan ditulis. Lihatlah di situ bagaimana penulisan ataupun belajar dengan cara yang betul, iaitu dengan cara kita menulis, membaca dan sebagainya, menjadikan ilmu yang kita catat itu sebenarnya akan boleh diguna pakai ataupun boleh dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun generasi akan datang. InsyaAllah semoga perkongsian ini bermanfaat. Kita jumpa dalam video yang seterusnya.